Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So dalam masa 2 hari ni ataupun semalam lebih ketara candle dia, iaitu price Bitcoin sedang berlaku kejatuhan sikit. So normal, tapi ikutkan itu rejection daripada 30 satu tak salah tu. Nanti kita akan tengok ke chart dan kita masih lagi ada pergerakan sikit triangle. Yang kita panggil triangle tu adalah ascending triangle, yang mana triangle itu lebih untuk break ke atas, iaitu target kita line dengan kita punya resistance, iaitu berada di 41k. So nanti tu akan tunjukkan di chart dan kita akan monitor. So macam juga kan, Zul expectation kan untuk dalam bulan ni dan juga bulan depan kita akan expect sideways ataupun boring time sikit, tak ada pergerakan menarik. Tapi apapun kita sedang menunggu correction. So correction dan signal untuk next momentum pump untuk di Bitcoin. Nanti tu akan tunjukkan apa yang berlaku di chart. So tanpa buang masa, let's go kita pergi ke coin market cap dulu. So ini adalah coin market cap. Nanti tu akan check kamera. Okay, dah share. Ini adalah coin market cap. So currently total market cap berada di 1.43 trilion. So beza daripada kita bulan 8 dan 7 tu 1.1 pun 1.4 trilion. So untuk semalam kejatuhan sebanyak 0.25%, volume hampir 40 bilion, iaitu kenaikan sebanyak 23%. Sebab tu kita dengan data ni kita akan nampak, dengan data ni kita nampak akan ada berlaku sedikit kenaikan satu candle, red candle untuk di Bitcoin yang sikit ketara lah untuk di daily. So BTC dominan hampir 52%, Ethereum dominan sikit increase 17.0 ke 17.4. So harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin berada di 37.1, dalam tempoh 24 hours kita drop 1.21%. So meaning untuk weekly pun kita drop 1%. So line altcoin semua nampak dalam red. Nanti kita tengok ada tak yang dalam green. Tapi expectation sebab Bitcoin semalam kuarter red candle, so expected untuk altcoin pun akan red candle juga. So Ethereum 2.3, BNB 2.3, SRP hampir 2.6, lain Toncoin je yang green, yang lain track Chainlink 4%, Matic 3%, Polkadot 3% drop. Mostly semua dalam kejatuhan dalam almost dalam 5-6%, kuartal dalam 5% ke bawah lah. So itu antara normal. Sebab apa? Reaction dengan pergerakan di price. So let's go kita pergi ke chart terus, iaitu chart di Bitcoin. So ini yang Zoom monitor currently. Kita ada triangle ni ialah triangle bullish. More expectation adalah 54-55% price akan naik ke atas untuk target, ngam target dia tu sampai ke 41, iaitu kita punya major resistance. Iaitu major resistance kita, kalau kita look to left, kita nampaklah kat sini. Kita nampak ada support resistance kawasan ni. So itulah dia punya major resistance. So major support tu berada 29, major resistance currently berada 41. So itulah plus minus. So kemudian kita nampak juga ini adalah sebabkan triangle ni tak berapa kuat, disebabkan RSI kita pun sebenarnya dah berada oversold. So tunjukkan sama ada kita akan dapat sedikit slow macam ni kenaikan, tapi candle yang slow untuk sampailah awal tahun 2024. Kemudian expectation tu adalah price akan sikit naik, slowly naik, almost hit 41. Kemudian apa yang akan berlaku, Zul nak tengok RSI di daily, yang mana kita tengok price naik tapi RSI akan drop ke oversold, dan masa tu bukan kita make up untuk expectation. Masa tu kita akan soon nanti kita akan satu candle yang correction. So correction itu penting. So rezeki itu yang tunggukan. Kalau dapat correction tu, itu yang nak tunggukan, ialah correction yang kuartal daripada expectation. Kalau naik pun jangkakan, kalau expected price naik 41, so kat mana correction yang kita perlu tunggu adalah daripada last red candle ni ke atas paling tinggi. Kemudian kita akan dapat box support, dan box support kita dalam kawasan ni. So meaning correction yang kita expectationkan adalah kalau price berjaya sampai ke 41, adalah correction kembali balik return dalam kawasan box ini, yang akan masa tu RSI oversold, stop RSI oversold. So good untuk entry untuk zone untuk next pump untuk tahun 2024, yang mana kita target dalam around ni, iaitu dalam around 40-50k lebih, plus 50, antara maksimum hampir 58. So itulah kita punya major resistance sebelum last rejection daripada point ini. Last rejection kita akan dapat satu correction, dan correction tu ada possible boleh hit balik dalam line putih ni. So sama ada 37, kalau lagi lambat dia reject correction, maknanya 37, mungkin expected 37 ataupun 41 saja. So ini kita boleh last buy sebelum kita holding semua coin kita untuk layan tahun 2025 punya profit. So itu untuk long term punya
correction, kemudian short term punya correction adalah dari current point. So adakah kita akan dapat correction atau tak, kita akan tunggu kan. Kalau dapat itu adalah rezeki. So macam aku Zul pun nak Zul pun perlu invest lagi 6.5 6,500 lagi untuk Bitcoin untuk completekan dia punya target untuk tahun ni. So hopefully kita akan dapat correction yang kita tunggu, dan masa tu nanti Zul akan buy, dan masa Zul buy jelas Zul akan share kan dalam Discord channel point Zul buy. So itu yang Zul akan tunjukkan untuk anda, ataupun Zul akan nanti maklumkan untuk anda sekiranya Zul dapat point. So currently Zul hanya menunggu untuk menunggu saja price apa yang dia buat, biar saja, yang penting kita akan tunggu next correction. So itu untuk BTC. So let's go, kita pergi ke ruangan komen. So inilah ruangan komen. So AI EPK apa betul? Satu kali nak buy kat mana? AI EPK USDT Epic Protocol. Okey, Epic Protocol. So tak pasti kat mana ni, tentukan tengok di dekat sini ikutkan 14 Ogos 23, KuCoin 11 Ogos. Okay, di KuCoin lagi awal lah, tapi ikutkan ni ada shadow sampai 26 sen. Kalau dekat di Gate.io dia ada tak? Gate.io pun ada, Gate.io sampai 12 saja. Kalau ikutkan ni sampai 26 untuk di ni. So mana data tu ada dua, tak expected mana yang ni. Kalau ikutkan yang ni, dia tu kan check dulu 17 sen di 13 sen. So yang ni kita akan pakai shadow ni, tu akan tak ambil sama kat shadow tu. Kita akan pakai di KuCoin je. So expected anda beli dekat KuCoin tu, mostly dekat Malaysia ni KuCoin lah senang nak access. So harga opening adalah dekat kawasan ni. Kemudian kita tengok current price naik, kemudian rejection, last low, last high kita rejection, dan rejection kita ada box support dan normal. Untuk normal ni kalau rejection below support. So inilah rejection below support, tapi price berjaya regain balik di kawasan support dan current sedang melakukan kenaikan. So apa yang kita tengok adalah kita akan monitor kita punya resistance. Last high ini to last low kita akan ada box resistance. So currently kita akan tengok price akan buat reaction antara box resistance dan box support ni. So inilah box resistance. Sekiranya price break ini, kita expect boleh 1.6 dan more higher ke atas. Untuk more kepada long term, kita ada maximum 4.2 dalam 4 sen. So boleh naik kalau tidak. So menunjukkan siapa-siapa yang dah buy kawasan ni, iaitu macam naik kemudian price return. So return ni kalau ikutkan short term di 4 hours kita akan nampak lah. Kat sini ni banyak shadow ni. So banyak shadow yang expected valid atau tak nak monitor. So yang penting kat sini adalah apa yang kita nampak adalah price sedang melakukan kenaikan dan dibuat satu bullish signal kat sini. Dan price itu return balik dan breakout. Dan breakout ni cantik sebenarnya. Breakout yang dah aku kata above support dan akan menuju ke kawasan resistance. Cumanya kawasan ni tak cantik lah nak buy. So andai kata price berhampiran dengan mana-mana box support ni, yes, baru cantik buy. Ingat dengan daily berada oversold. So kali last oversold tu kat sini je, masa price drop bawah ni dan naik. So apa yang kena tengok kan, sekiranya berlaku rejection daripada resistance ni, rejection yang bullish, iaitu rejection bullish mana at least kita akan tunjukkan, at least kita nak tengok daripada daily ni, kita akan tengok last pump kita dari kawasan ni. So ini sama ada last low to last high ni, dan kita akan dapat mana support kita pun dalam ni. So meaning sekiranya price itu boleh return balik dengan rejection daripada resistance ni, kembali balik ke kawasan support ni, so great untuk buy. Sebab kita akan buat satu trend line bullish. So expected price drop sini. So kita akan letakkan RSI oversold, stop RSI oversold. So great potential untuk buy ataupun quarter signal buy yang cantik untuk buy di kawasan ni, untuk expected price more higher ke atas, breakout box resistance, dan kita akan menuju ke 1.6 dan more higher ke atas. So itu untuk di AI. So sama-sama ditunggu. Alright, next comment. Salam tu, tolong tengokkan MX di Bybit, Auri dan Maria. Coin apa tu tak pasti. MX USDT dekat Bybit. Okay, kita tengokkan first, kita pergi daily harga opening. Okay, harga opening dekat kawasan ni, price drop sikit below sebelum ni, kemudian expectation kat tu dah, ini dah breakout dah ikutkan
dah termiss sebenarnya, dah termiss mega buy dia, iaitu kita kalau ikutkan kita ada ni channel ni, falling channel dah pun breakout. So yang ni breakout cantik je tu, dah breakout dan dia terus melakukan kenaikan. So ini kita boleh terus monitor kat mana dia punya nak pergi, last high, last low. Kita ada board resistance, dan kali board resistance ni dah pun breakout, dan board resistance ni pun dah menunjukkan dia dah menjadi support, iaitu breakout breakout, retest berada di dan melakukan kenaikan. So kali apa yang nak monitor adalah kita monitor next kita punya resistance tu, ikutkan baru 1.2, so 1.6 pun sampai lagi, so ada expected boleh sampai 1.6. So untuk di daily ni nampak juga signal bullish dia, iaitu kita boleh buat macam ni. Channel ni dah pun breakout juga. So inilah di daily. So di daily target ni main untuk long term, last low, last high ni point of breakout, dah pun breakout. So kita jangkakan price akan menuju ke atas. So menuju sampai mana? So ngam-ngam 1.6. Sebab data yang ini, data pattern ni sama je target. So meaning untuk MX ni tu ada expectation price ni boleh pergi ke 1.6. Cumanya bila tu macam mana dia bergerak tu tak pasti, tapi memang price target ialah 1.6. Dia boleh pergi sampai 4.3 dolar. So itu untuk di MX. So siapa ada buy di bawah ni, untunglah. So ini kalau siapa yang ada buy di kawasan ni pun, sebab apa, correction ni dan yang quarter resistance ni dah menjadi support tu, now dah breakout yang ni. So ni price expected boleh pergi ke 4.2. So itu untuk MX. Lagi Auri dan Maria. Auri USDT kat mana tak pasti, dekat Bybit juga ke? Bukan, kat sini ada KuCoin, Auri, betul tak? Auri, betul di Maria. So Auri, okay, pernah review. So kita akan tengok sikit apa yang berlaku. So harga adalah below opening, price dah drop. Macam coin ni dulu saya akan, kalau ikutkan yang ni tu tak berapa nak kuarter trigger nak beli. Sebab apa, dia punya chart tu menunjukkan teruk sangat lah dia punya fundamental tu. So price dah drop kemudian dia naik sikit. Yang kita boleh monitor ikutkan, kita dah buat ada dapat satu peluang untuk kenaikan. Low ini to low ini dah kita buat ni. So apa yang berlaku, price dah breakout, tapi breakout tu tak kuat agresif sangat. So kita ada key level yang ni ikutkan dah pun breakout, dah naik atas. So sedikit agak kuat menarik. Breakout ni gagal naik dan terus berlaku kenaikan. So kalau ikutkan siapa-siapa ada yang buy dalam range ini, ikutkan kita ada flat ni. So kalau anda ada buy dalam kawasan ni, so tahniah untuk anda. So anda boleh monitor untuk more momentum. So kali price dah naik, next key level yang di breakout adalah yang ni. Tadi kita ada ni, so next breakout lah kita ada ni. So price ngam-ngam saja. Tu tak tengok pun kat kanan ni tadi. Tu tengok kat key, kat lower ni aja tu letak line. Kebetulan price tu mengangam dah sampai 1.7. So dah sampai kawasan ni. So kita expectation untuk akan berlaku sedikit quarter correction ataupun base. Sebarang base sama ada signal bullish untuk channel atau apa. Yang penting masa naik tu expected kalau RSI oversold atau RSI oversold dapat channel, dan expected price akan more higher ke atas. So more higher ke atas, next key level dekat mana? Kalau ikutkan kita ada yang ni, low kita yang ada adalah ikutkan paling dekat yang ni lah. Kita ada satu minor base ni kawasan ni. So ini dalam kawasan ni 4.6, kemudian kita ada dekat kawasan 5.2, kemudian kita ada dekat kawasan ni 7.7 ni, lepas tu kita ada sikit 7.9 ni. So itulah kita punya point-point untuk next reaction. So ini kalau berdasarkan yang ni, breakout saja ini ada potential dia akan minor reaction mungkin dalam kawasan ni, tapi untuk major ni adalah 1.6 ni expected boleh pergi next betul-betul dia punya major reaction dalam 4.6, bukan major correction. Expected kalau dia naik sampai 46 ni baru dia akan ada reaction sikit, reaction yang agresif untuk buat another bullish untuk more higher ke atas. Kalau reaction dengan 2.7 ni sama reaction sikit minor quarter minor base, kemudian pump balik untuk sampai kawasan ni, berlaku rejection ke kawasan ni sebelum naik higher ke atas. So itu yang kita nak monitor untuk pergerakan. Kalau dapat pergerakan tu, meaning chart itu currently sedang momentum untuk naik tu, dia sedang build up lah. So itu untuk di Auri. Kemudian satu lagi di Myria. Sama tak akan tengok di KuCoin. So last kita harga opening dah breakout naik. So yang kita tunggu adalah
correction di support, tapi apa yang berlaku, price terus berlaku kenaikan. So rezeki lah, tak dapat nak position buy, tapi siapa ada yang buy kawasan ni, so kira rezeki lah kat dia, price terus berlaku kenaikan tanpa correction. Tu enjoy profit. So yang lambat masuk tunggu correction, price tak dapat tu jangan jump in, price dah naik higher tak perlu jump in. Consider bukan rezeki lah untuk buy kawasan ni, tak ada correction kat kawasan ni, price terus melakukan kenaikan. So apa yang kita monitor, kita akan monitor dia punya resistance terus. Nak tengok last high, last low, kita ada resistance dan price itu dah break dia punya bawah resistance. So apa yang kena tengok adalah kali ni kita expect target ke 1.6 iaitu dalam 1 sen. Selama ada dia pergi terus, ada momentum lagi untuk pergi ke 1.6, kemudian baru correction, ataupun dia akan buat macam tadi apa nama, Auri ke apa, price akan expected buat signal bullish lah, dia akan skip sideways, buat bullish, kemudian sekejap price boleh touch balik kawasan ni. So mending expectation boleh entry kawasan ni sebagai breakout dan retest. Tapi make sure yang ni nak buy kau ni, make sure ada pattern bullish. So sebarang untuk triangle ke, tapi triangle taklah, sama ni channel lah, falling channel, dapat kawasan ni, hit kawasan ni, so expected breakout, dia expected boleh pergi ke 1.6 sebelum dia punya correction. Dan correction daripada kawasan ni boleh return balik dalam kawasan ni untuk more higher pump ke atas. So itu untuk di Myria. Next comment, so tolong tengokkan Sui APT ada harga sesuai untuk buy correction. So Sui APT Cardano, so dia akan pergi Cardano dulu. Cardano pun lama juga tak tengok. So Cardano apa yang berlaku last, kita buy, so yang tu tunggu correction lah, sekiranya price return balik dalam kawasan support ni, tapi disebabkan kita dah naik, so expectation kan untuk tengok di daily pun RSI dah cooling down. So sama Bitcoin. So abang tu expectkan sekiranya kita dapat satu red candle yang drop ke kawasan ni dan masa tu RSI di oversold, so itu signal yang terbaik lah untuk siapa-siapa di sale. Even untuk tu pun, untuk reducekan lagi tu punya average tu currently berada 42 sen. So ini kalau Zubai lagi, insyaAllah tu akan turun lagi. Dia punya target untuk kadang ni, dia nak cuba turunkan bawah 50 sen untuk dia punya average. So ini dia perlu buy lagi untuk next correction. So next correction yang currently Zul sedang tunggu untuk Cardano adalah price return kawasan support ni dengan RSI di daily berada oversold. Tu andai kata price itu tak dapat ni, terus berlaku kenaikan, biarkan saja. So ini apa position yang Zul buy bawah ni dulu, akan keep positif, dia akan naik lagi dia punya profit. So itu untuk di Cardano. Di APT last kat mana? Last kita kat sini cantik, buy support. So APT ni consider masih belum terlambat siapa-siapa nak all in. Kenapa tu cakap ni, kalau tu nak buy di APT ni dengan condition ni, kita dah breakout kita punya falling channel kat kawasan naik dengan drastik, kemudian rejection terus ke kawasan support, dan kali kita buat sedikit sideways, dan sideways tu mostly RSI semua berada oversold, dan sini dah sikit kita naik ni. So ini kat sini dah berlaku sikit momentum, iaitu kita daripada downtrend dan dapat momentum bullish tu. Nah, kita expected ialah tak expected price return lagi, at least price nak return pun mungkin dalam kawasan ni je, tapi pun dah masuk dalam support. So soon or later price akan breakout channel ni, dan bila breakout saja channel ni, meaning kita nampak price atau akan buat reaction dengan resistance. So tanya diri, nak beli kat support ke nak beli dekat quarter resistance. So walaupun RSI belum lagi berada oversold sangat, tapi momentum tu dah build up dah lama dah. So soon or later price akan breakout ni untuk melakukan kenaikan. So dengan meantime untuk Bitcoin yang sedang melakukan expected berlaku correction. So kalau correction untuk di Bitcoin, altcoin akan follow. So expected untuk di APT boleh drop balik dalam kawasan support ni dan RSI di daily oversold. So ini good position untuk buy, untuk expectation price akan breakout quarter breakout support ni, untuk bukan breakout, untuk bound daripada support ini untuk pergi ke resistance untuk hit 1.6 more higher ke atas. So itu untuk APT. Kemudian Sui UADT kat mana, kat Binance kot tengok. Okey, sama juga macam di APT ni. So price kat ini dah breakout dan price dah return balik dalam kawasan support ni. So apa yang dijangkakan adalah price ini daripada support ni dia akan buat reaction untuk bound ke kawasan resistance. So kalau tanya tu nak buy ke mana, now adalah good time untuk anda collect asset sebanyak boleh untuk yang ni sebelum dia pergi naik ke kawasan resistance. So kita nak buy di kawasan support, kita tak nak buy di kawasan resistance. So kalau berdasarkan ni, kalau Zul nak invest coin ni, inilah masanya untuk do DCA. Kalau lagi cantik adalah contoh ni, dapat ini tu oversold. Walaupun sikit below, memang Zul buy lah. Sebab apa, kita dah breakout channel ni. Kemudian kalau kat sini
normal kalau dapat aku kenaikan, mungkin RSI tak sampai oversold sangat, tapi big correction dia nanti akan dapat. Tunggu minit, tak perlu tunggu correction sangat. Even dah masuk dalam kawasan bought ni, kita dah consider, kita dah buat pembelian yang betul lah. Kita buy di kawasan support, kita tak buy kawasan resistance. Sama ada loss sedikit untuk miner sebelum berlaku kenaikan, tapi sooner or later price ni akan berlaku kenaikan. So sebab tu kita nak buy di kawasan support tu, walaupun RSI tak oversold. Yang cantik kalau RSI ni dapat RSI ni oversold dan price masih lagi kawasan ni, memang lagi semangat ataupun lagi berani lah nak letak position buy kawasan ni. Sebab apa? Expectation dia more higher untuk price bound ke kawasan resistance, break resistance more higher ke atas. So itu untuk di SUI. Kemudian next comment, kenapa tak live malam sekarang? Bukan tu tak nak live. Live tu lah, cumanya currently tu aku kata masa tu lah. Kadang-kadang tu nak perlu me time juga kan. Masa-masa kan me time, bukan me time. Masa apa? Masa bersendirian. Masa sendirian sikit. Kadang-kadang sebab Zopo kerja shift, kadang pagi, kadang malam. Kadang kerja pagi pun, kadang nak balik tu nak rest kejap. So tak sempat. InsyaAllah nanti kita tengok rezeki kita tahun 2025 ke, ataupun masa tahun 2025 nanti, masa bulan nanti, mungkin masa tu hyper sikit. So hyper sikit, masa tu baru nak buat live, mungkin baru lancar sikit lah. So salam tu, komen coin SIP Sandbox mana boleh pergi 2025. Oh yang ni dah SIP Sandbox mana, okey semalam. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So walaupun menunjukkan mode tu karilah mode waiting ataupun mode menunggu saja, ataupun aku kata wait and see. Selalu jugalah wait and see untuk di Bitcoin. Bila Bitcoin wait and see, altcoin pun sama. Tapi ada juga altcoin yang dah boleh buy pun, tak perlu. Contoh jadi macam SUI, IPTV dah boleh consider buy. Even kalau kita tengokkan top 10 zone, AVAX je dah. AVAX pun dah boleh buy sebenarnya. Macam tuan itu ada bagi cakap kan, good buy untuk kawasan ni, rezeki price naik. Walaupun price masih lagi kawasan China, price dah naik. So kawasan apa yang berlaku adalah tunggu adalah kalau dapat rezeki lah correction. So zone dana untuk top 10 dah tak ada. Dana tu akan data ni 2024 ni baru ada. So currently dah tak ada dana dekat ni untuk Bitcoin saja yang 6.5k tu. So untuk AVAX ni ikutkan price belum lagi breakout kita punya channel. So untuk dia opportunity untuk bound, so mana-mana dalam kawasan channel ni great buy untuk anda dapatkan aset sebanyak boleh. Contoh di AVAX, kemudian di Polkadot pun sama Dragon. Yes, Polkadot pun sama, belum breakout, almost breakout ni kena nampakkan pergerakan. So jangan termiss peluang lagi macam Chainlink, Nisab, apa lagi, Chainlink lah, Chainlink, Bitcoin Cash. Contoh Chainlink ni dah breakout, ni barulah aku kata nak buy. So kita nak buy kawasan ni, so, beranikan diri sikit. Invest kita kena beranikan diri, tapi make sure lah dengan ilmu lah. So untuk Nisab dah breakout, so ini sama juga, support resistance. So later price naik. Kemudian apa lagi, Matic pun sebenarnya dah breakout. So Phantom pun ikutkan belum lagi breakout. Sebab tu, tapi every tu dapat pound sen, tu dapat 1000 coin. Tapi kalau rezeki tahun depan ada lagi, tu akan keep buy. Sebab apa, inilah top 10 tu akan 2024 tu akan fokus pada top 10. So ni anda akan nampak lah, tu akan buat Phantom, Matic, Chainlink, Adana, Cardano, Dot, AVAX, Solana, Ethereum, Bitcoin. So next year tu akan target 10 coin ni saja. Kalau ada pun good point, contoh di kawan-kawan lain sebelum ni macam EP apa tu, tu akan jump in dulu lah. Tapi tu akan more fokus kepada top 10 ni. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda review. Assalamualaikum, bye bye.